Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Berita Pagi. Polis telah kenal pasti 4 lelaki bagi membantu siasatan kes anak kepada bekas pemimpin Al-Argam, Umu Atiyah yang mendakwa dikurung di penempatan GISPH di Batu Hampar, Perak. Kita kenal pasti nama lah, seperti dalam report, seperti dalam YouTube yang dinyatakan oleh mangsa itu sendirilah. Pengadu, kita cakap mengadu itu mangsa lah. So kita masih kesan siasatan kita berjalan. Itu saya cakap, kalau setengah orang cakap kita tergesa-gesa, kita tidak tergesa-gesa. Kita bukan ada je macam ni terus tangkap, tak ada. Itu anggapan di luar sana mungkin silap. Siasatan dijalankan dulu. Sekira ada keterangan, semalam pun dah dilawat pergi ke Ipoh, ada keterangan kita akan cari kesan. Buat masa ni kita lebih kurang tahulah. Ya, saudara, polis sudah menyiasat bunyi letupan dan gegaran yang berlaku di sekitar Ipoh pada 11.06 pagi semalam. Hasil semakan, tiada latihan berkaitan letupan dijalankan. Brigade Utara Pasukan Gerakan Am Ulu Kinta, Pejabat Tanah dan Galian juga mendapati tiada letupan dijalankan di kuari sebelum 12.30 hari. Sementara itu, Malaysia pula mendapati tiada sebarang aktiviti seismik berlaku. Justru orang ramai diminta bertenang dan tidak membuat sebarang spekulasi. Sultan Pahang Sultan Abdullah Riyatuddin Mustafa Bilal Shah menitahkan supaya kajian terperinci dijalankan di kawasan yang sering berlaku kejadian tanah runtuh bagi memastikan kawasan terlibat selamat didiami oleh penduduk. Saya haraplah pihak yang pakar pasal curun-curun ni membuat tinjauan lah, buat kajian, khususnya JKR ataupun pihak JPS sekalipun, supaya adakan satu kajian khususnya di kawasan-kawasan yang banyak penduduk lah. Baginda bertitah pada lawatan ke kawasan tanah runtuh di kampung orang asli Sungarul, Cameron Highland, Pahang. Dalam kejadian 7 Oktober lepas, 70 penduduk daripada 12 keluarga dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS Sungarul selama 11 hari susulan tanah runtuh dan banjir lumpur. Agenda reformasi tata kelola pentadbiran dan anti rasuah itu tekad dan keutamaan Kerajaan Madani dalam rencana hala tuju negara yang lebih baik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dikongsikan sewaktu sesi perjumpaan bersama ahli-ahli jawatankuasa pilihan khas tata kelola integriti dan anti rasuah Dewan Negara di Putrajaya. Pelbagai isu dibincangkan dalam menjulang agenda reformasi yang dirancang. Ini termasuk mengadakan sesi libat urus. Selain mengesyorkan cadangan penambahbaikan agar usaha dalam mereformasikan institusi dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Sistem Saraan Perkhidmatan Awam SSPA akan beri lonjakan baharu dalam sistem penyampaian perkhidmatan awam negara selain lebih menekankan kebajikan penjawat awam. Justru Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam KPPA Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz yakin lebih 1.4 juta penjawat awam akan menandatangani tawaran SSPA yang bermula semalam hingga 30 November depan. Kita menjangkakan akan berlaku banyak penjawat awam atau ramai penjawat awam yang akan menandatangani option ini, insya-Allah. Kerana kebanyakannya semasa sesi libat urus itu kebanyakannya teruja untuk memilih option baru ini. Penjawat awam yang tidak menandatangani option SSPA akan diberi layanan samarata dan tiada layanan 2 darjat. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA telah bersiap sedia menghadapi monsun timur laut yang diramalkan awal November ini, termasuk dari segi pengurusan aset mobilisasi. Timbalan Perdana Menteri yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pusat, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menjelaskan, situasi banjir kali ini diramalkan berlaku dalam tempoh lebih panjang.
Jawatankuasa Bencana Negara telah bersiap siaga. Ya. NADMA sebagai agensi penyelarasan telah melakukan penyelarasan dengan semua agensi penguatkuasaan termasuk polis, tentera, Jabatan Bomba, rela dan juga kita memobilisasikan NGO ya, termasuk Persatuan Radio Amatur ya. Apabila elektrik tak ada dan juga sistem komunikasi melalui GEN agak terputus, maka yang boleh ialah radio amateur. Ini pun kita telah mobilisasikan. Beliau menjadi tetamu dalam program Bual Bicara Naratif di Angkasa Puri Kota Media. Ahli Akademik Universiti Tempatan bebas menyuarakan pandangan. Tegas Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, kebebasan itu perlu bersandarkan kepada kepakaran masing-masing. Beliau juga tidak mahu sebarang tindakan yang diambil pihak universiti termasuk Akta 605, Akta Badan-Badan Berkanun, Kurungan Tata Tertib dan Suntash akan mengekang ahli akademik untuk bersuara. Saya ingin menegaskan sekali lagi bahawa kebebasan akademik di universiti tetap dipertahankan. Ya, saya tidak mahu ada sebarang langkah yang dibuat yang cuba mengekang. Cuma dalam masa yang sama, seringkali seperti yang kita sebutkan, ketika mana para ahli akademik menyampaikan pandangan mereka, mesti ia juga berasaskan kepada bidang dan disiplin mereka. Beliau ditemui selepas merasmikan Majlis Konvensyen Akademia 2024 di Putrajaya. Sebanyak 575,044 pencari pekerjaan aktif telah direkodkan di portal My Future Jobs oleh Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso bagi tempoh dari Januari hingga 27 September lepas. Menurut Kementerian Sumber Manusia Kesuma, jumlah tersebut melebihi kekosongan jawatan yang ditawarkan, iaitu sebanyak 125,956. Justru itu, Kesuma mengumumkan 5 program yang diperkenalkan, termasuk program latihan di bawah Sistem Insurans Pekerjaan, Skim Latihan Bakal Pekerja, FWT dan kursus berfokuskan Industri 4.0. Ia bertujuan menangani cabaran penggunaan tenaga kerja yang tidak sepenuh masa, terutamanya dalam kalangan graduan baharu dan pekerja tempatan. Selain itu, terdapat juga program kerjasama strategik dan pusat teknologi serta pembiayaan Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK untuk pelatih kemahiran. Pembekuan permohonan kota penggajian pekerja asing diteruskan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, hal itu kerana jumlah pekerja asing dalam negara didapati menghampiri jumlah siling yang ditetapkan. Jumlah pekerja asing dalam negara dipandu oleh ketetapan Kementerian Ekonomi dalam Rancangan Malaysia ke-12, iaitu sebanyak 15% daripada keseluruhan guna tenaga kerja dalam negara. Tempoh pendaftaran program rekalibrasi tenaga kerja 2.0 telah tamat pada 31 Disember 2023. Kerajaan juga tidak mempunyai perancangan untuk melaksanakan program pemutihan baru pada masa akan datang. Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum.